up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video ni kita nak mengupas top 10 momen Luffy sepanjang siri One Piece ini. So stay tuned, okay? Dan for sure insyaAllah aku akan buat live manga react untuk new chapter yang mungkin akan keluar esok kot. Dan aku akan post pula manga chapter review untuk chapter 1026. Dan untuk TikTok aku dah start dah konsisten untuk upload konten kat sana. Dan sekiranya korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh bertanya di TikTok. Okay, so jangan lupa untuk follow aku punya account TikTok. Alright, let's proceed with the content. Berbagai rempah melazatkan kari dan kuah. Selama perjalanan Luffy untuk menjadi The Pirate King, Luffy telah bertemu dengan pelbagai jenis lanun-lanun dengan tentera mereka tersendiri, devil fruit unik mereka yang tersendiri, agenda atau impian mereka yang tersendiri, bahkan di antara yang paling menonjol di lautan One Piece. Mulai dari mereka yang dia anggap sebagai teman dan sekutu, sampailah musuh dan saingan terkuat dalam misinya untuk menemukan One Piece, dan seterusnya ditabalkan sebagai The Pirate King. Bahkan ada orang yang terinspirasi oleh eksploitasinya yang semakin besar dan pengaruhnya yang saban hari saban meluas sehingga kan ramai yang sudah mula tertarik untuk berjanji setia dengannya. Bahkan sejak dia masih kecil lagi, even untuk lanun sehebat Shanks pun telah mulai nampak potensi Luffy untuk menjadi seseorang yang hebat pada masa akan datang, sehingga kan memberikan Luffy topi kecintaannya itu. Bahkan kalau kita lihat kembali semasa di Sabaudi, nama Luffy sahaja cukup untuk membuatkan mereka yang berada di sana gemetar hati mereka. Dan semasa copyright claim Luffy muncul, ramai yang ingin ikut serta untuk menjadi aliansinya. Bermaksud nama Luffy sudah pun tiba di pengetahuan mereka yang berada di wilayah Paradise. Bahkan di wilayah New World pun mengenali nama Monkey D. Luffy. Kejayaannya dan pencapaiannya sangat-sangat besar untuk seseorang budak-budak seperti Luffy, dan keadaan fizikalnya yang langsung tidak menggambarkan seorang petarung seperti kefahaman istilah petarung yang kita tahu, which is perlu berbadan tegap dan sasa. Sebaik melangkah ke bahagian seterusnya dari Grand Line, Luffy bahkan dikenali dunia sebagai Maharaja Lautan yang kelima, dan sehinggakan sampai ke pengetahuan ibu pejabat Marine. Dan sepanjang perjalanannya mengembara di lautan, inilah 10 momen paling menegakkan bulu roma yang telah dipamerkan oleh bakal Pirate King Monkey D. Luffy menurut Kimis Coverto. Di tangga yang ke-10, momen Luffy menyelamatkan Nami. Luffy adalah orang yang bertanggungjawab dalam mengubah perspektif Nami terhadap lanun. Oleh kerana pengalamannya dengan Arlong, Nami memiliki kebencian yang sangat-sangat kuat terhadap lanun, dan Luffy tidak terkecuali, sehingga sampai satu tahap Nami cuba untuk menyerang Luffy setelah melihat kehancuran yang telah terjadi pada Orange Town. Namun setelah melihat interaksinya dengan anjing di situ yang bernama Chocho bekerja bersamanya untuk mengalahkan Buggy, Nami akhirnya menyadari bahawa Luffy tidak seburuk yang dia sangkakan, dan Nami pun memutuskan untuk bekerja sama dengannya sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, kemudian menyertai kru Luffy setelah melihat kebaikan hati Luffy secara langsung. Namun Nami mengkhianati Luffy dan kru semasa di Barati, mencuri kapal mereka dengan semua harta mereka dalam kapal, dan kembali ke Arlong Park. Dia melakukannya dengan air mata di matanya saat dia bertanya-tanya apakah dia akan pernah bertemu mereka lagi, dan berharap Luffy dan yang lainnya masih menganggapnya sebagai teman mereka. Setelah kemenangannya ke atas Dawn Creek, Luffy pergi ke kampung Nami dan membebaskan Nami dan kampungnya dari kekuasaan Arlong. Dan momen di sinilah bagi aku antara momen yang membuatkan bulu roma aku tegak, disebabkan setelah apa yang Nami buat kepada Luffy, namun Luffy tetap berdegil untuk menyelamatkan Nami dan kampungnya yang mana langsung tak ada kaitan dengan Luffy. Di tangga yang ke-9, ketibaan Luffy di Marineford setelah kekalahan seluruh Mugiwara Pirate menentang Bartholomew Kuma yang sebenarnya cuba menyelamatkan mereka. Luffy telah terlempar jauh ke kepulauan Amazon Lily. Di sana, Luffy mendapat berita bahawa abang tercintanya telah ditangkap dengan bantuan Boa Hancock. Luffy telah berjaya menceroboh masuk ke dalam sebuah penjara yang sangat-sangat mustahil untuk ditembusi yang bernama Impel Down. Namun sebaik sahaja ketibaan Luffy di dalam penjara level ke-6 itu, abangnya Port Gas D.S telah pun dibawa keluar dari penjara itu untuk dibawa
dibawa ke Marineford. Dan Luffy akhirnya berjaya keluar dari penjara tersebut berkat bantuan banduan-banduan yang berada di dalam penjara itu. Di saat peperangan di Marineford sedang berlangsung, Luffy dengan tahanan-tahanan Impel Down telah mara menuju ke Marineford dalam misi membebaskan Port Gus di Ace. Dari banyak-banyak penampilan dan kemunculan musuh buat Marine di Marineford, kemunculan Luffy dan aliansi sementaranya lah yang paling menonjol, yang menarik perhatian semua orang yang berada di situ. Anggota Marines, Sengoku, Ace, Boa Hancock, Mihawk, Kuma, Moria, Doflamingo, Kizaru, Aokiji, Kobe, Helmeppo, bahkan Garp sendiri sangat-sangat terkejut kerana Luffy tiba dari udara. Dan peristiwa itu juga disaksikan sendiri oleh mereka yang berada di Kepulauan Sabaudi menerusi satu layar gergasi yang dipancarkan di sana. Di tangga ke-8, Transformation sulung Luffy, Gear 4th model Bound Man. Dalam misi menumpaskan Kaido, Luffy bersama-sama pakatannya The Heart Pirates telah memusnahkan kilang SAD di Pang Hazard bagi melumpuhkan penghasilan Devil Fruit Smile yang disupply kepada Beast Pirates. Setelah misi tersebut berjaya, pakatan itu telah ke Dressrosa bagi menghancurkan satu lagi kilang yang bernama Smile dan menumpaskan salah seorang supplier kepada Kaido, The Joker, Don Quixote, Doflamingo. Sebagai seorang Shichibukai, ternyata Doflamingo adalah antara musuh Luffy yang paling sulit untuk dikalahkan, dan Doflamingo juga boleh dikatakan sebagai seorang musuh yang memiliki package yang lengkap dari segi pertarungan kerana telah menguasai kemampuan Devil Fruit yang baik sehingga mampu untuk membangkitkan keupayaan Devil Fruitnya yang diistilahkan sebagai Awakening. Dan Doflamingo juga merupakan pengguna haki dan memiliki haki pada kualiti seorang raja, The Conqueror Haki. Dalam misi mengalahkan Doflamingo, Luffy buat pertama kalinya mempamerkan seni pertarungan yang baru kepada sidang penonton dengan berubah menjadi tubuh yang lebih besar dari saiz normalnya yang digelarnya sebagai Gear 4th model Bound Man. Di tangga yang ke-7, Transformation pertama Luffy, Gear 4th model Snake Man. Dalam misi menyelamatkan Sanji di Whole Cake Island yang telah di blackmail oleh Yonko Big Mom supaya mengahwini anaknya bagi mendapatkan teknologi Germa Double Six, dan sekiranya Sanji enggan, nyawa Honor Zeff mungkin akan melayang. Luffy telah menceroboh masuk sarang Yonko Big Mom, dan sesuai dengan gelarannya, Big Mom memiliki anak-anaknya sebagai general tentera yang sangat-sangat kuat sehingga bounty mereka ada yang mencecah billion berry. Dan yang paling hebat dari kalangan anak-anak Big Mom ini adalah the 3 Sweet Commandersnya, iaitu Charlotte Cracker, Charlotte Smoothie, dan Charlotte Katakuri. Dalam misi itu, Luffy telah awal lagi berjaya mengalahkan salah seorang komander Big Mom yang bernama Charlotte Cracker dengan bantuan Nami. Namun semasa pertarungan Luffy dengan seorang lagi Sweet Commander Big Mom, Charlotte Katakuri, Luffy menghadapi sedikit masalah kerana Katakuri telah berjaya mengaktifkan kemampuan Kenbunshoku Hakinya pada tahap advance, which is the Future Sight. Dan tidak cukup dengan itu, pertahanan dan serangan Katakuri juga tidak kurang hebatnya. Jadi dalam pertarungan satu lawan satu itu, Luffy tidak memiliki pilihan lain selain dia juga perlu mempelajari dan menguasai dengan segera Kenbunshoku Haki pada tahap Future Sight bagi menyaingi Katakuri. Dan selain itu, Luffy juga perlu meningkatkan tahap kelajuan dalam serangannya bagi mengatasi agakan Katakuri. Jadi di sinilah terbitnya mod terbaru Gear 4th Luffy yang dinamakan sebagai Snake Man. Alright, kalau tadi kita bercerita dari momen salah seorang kru Luffy, abang dia, Shichibukai, dan Division Commander Yonko, kita masuk pula momen Luffy dengan Yonko. Di tangga ke-6, momen Luffy isytiharkan dirinya menjadi Pirate King di hadapan Oyaji, Edward Newgate, The Whitebeard. Sebaik saja melihat Crocodile cuba untuk menyerang Whitebeard, Luffy telah menghalangnya dengan serangan laju Gear 2nd-nya. Kemudian melihatkan topi jerami di belakang Luffy, Whitebeard teringatkan momen dia bertemu Shanks dan dialog Shanks yang mengatakan dia telah mengorbankan tangannya sebagai taruhan untuk generasi baru. Dan Whitebeard juga teringatkan momen Ace memperkenalkan Luffy kepadanya menerusi bounty pertama yang diperolehi oleh Luffy. Whitebeard memarahi Luffy yang datang untuk cuba menyelamatkan abangnya kerana medan peperangan yang mereka berada sekarang disangka Whitebeard tidak sesuai untuk budak-budak seperti Luffy. Namun Luffy membalas kata-kata Whitebeard dengan berkata dia akan buat apa sahaja sesuka mahunya, dan menyangka Whitebeard ingin menjadi The Pirate King dan mengumumkan secara lantangnya di hadapan The Great Whitebeard bahawa dialah yang bakal menjadi The Pirate King. Perkara tersebut telah menggamatkan suasana peperangan sehingga membuatkan semua yang ada di situ tersentak dan terkejut besar, termasuklah mereka dari kalangan Marine. Namun suara Luffy yang lantang itu hanya membuatkan Whitebeard tersenyum.
Di tangga yang kelima, Luffy mencabar Yonko Big Mom. Setelah mengetahui bahawa Big Mom mengambil alih Pulau Fishman setelah kematian Shirohige, Luffy memutuskan bahawa terlalu berbahaya untuk meninggalkan wilayah itu di tangan Big Mom. Dia secara terbuka mengumumkan kepada Yonko betina itu bahawa dia akan mengalahkannya dan menjadikan Pulau Fishman itu sebagai wilayahnya. Sekali lagi, perkara ini amatlah terlalu berani untuk seseorang yang boleh dikatakan mentah dalam era perlanunan dan tersangat biadab bagi seorang yang telah lama seperti Big Mom. Kerana kebiasaannya mereka-mereka yang dikatakan mentah ini, kebiasaannya akan bernaung di bawah payung seorang Yonko. Even for the worst generation sendiri pun, seperti yang dapat kita lihat, Scratchman Apo yang menjadi barwa kepada Kaido sebagai pengrekrut lanun-lanun kuat untuk Kaido. Basil Hawkins juga tunduk dan berada di bawah Kaido kerana lucknya untuk hidup jika menentang Kaido sangat rendah. Capone Gang Beji juga bernaung di bawah Yonko Big Mom. Dan setakat ini, mereka-mereka yang berani mencabar Yonko hanya berakhir dengan kegagalan. Seperti yang dapat kita lihat berlaku kepada Eustace Captain Kidd, telah kudung tangannya setelah mencabar Yonko Shanks. Cuma berbeza untuk Worst Generation seperti Blackbeard yang mencabar Whitebeard di saat Whitebeard telah pun nazak, berjaya mengalahkan Yonko Whitebeard di saat Whitebeard telah pun menelan ratusan peluru, tombak, pedang dan peluru meriam. Jadi tindakan Luffy itu bukan sahaja keterlaluan dalam mencabar Yonko Big Mom, bahkan dia mengugut Big Mom untuk merampas wilayah Fishman untuk menjadi wilayahnya. Cuma yang aku syok sikit cerita One Piece ni adalah mujur bekas-bekas musuh Luffy ni tak main kotor kan. Yelah, macam Sanji kena blackmail sebelum ni. Nasib baik musuh-musuh Luffy tak pergi ke Fuchsia Village dan jadikan dorang tu tebusan untuk bunuh Luffy. Kalau tak, bapak bosan nak kena patah balik. Tapi pun kalau dorang berani buat macam tu, memang silap banyak lah. Mesti Garp pun akan turun padang punya. Di tangga yang keempat, yang ni spoiler sikit untuk penonton anime, so korang boleh skip part ni. Momen Luffy One Punch Kaido. Setelah dikalahkan oleh Kaido dan dipenjarakan di Udon, Luffy telah memanfaatkan masa di sana untuk mempelajari teknik haki terbaru yang belum sempat dia kuasai semasa berlatih bersama-sama Relic di Rusukaina Island. Dan menariknya, seorang Tok Wan tua yang bernama Hyogoro sebenarnya bukanlah sembarangan orang tua. Dia adalah ketua segala Yakuza di Wano, the boss of all Yakuza. Bahkan dia juga mempunyai teknik advanced Busoshoku Haki yang bernama Ryo. Dan setelah pertarungan di antara Red Scabbard menentang Kaido berakhir dengan kekalahan pasukan samurai The Red Scabbard di atas bumbung Onigashima, Luffy telah sampai di atas sana dan menyambung perlawanan bagi pihak mereka. Dan serangan Luffy itu sangat-sangat emotional dan epic, bukan sahaja kerana tumbukan itu atau teknik itu pertama kali diperkenalkan, bahkan teknik itu muncul bersempena chapter yang ke-1000. Dan bersama-sama serangan itu juga, Luffy menghayati segala pengorbanan yang telah dibuat oleh para Red Scabbard demi orang lain, bermula dari pengorbanan warga Minks demi persahabatan mereka dengan Raizo, harapan Momonosuke untuk menewaskan Kaido, pengorbanan Shimotsuki Yasui, pengorbanan bos Hyogoro, dan pengorbanan Lord Kozuki Oden sendiri. Dan apa yang tersangat goosebumpnya dalam serangan itu juga, setelah serangan yang dinamakan Red Rock itu, Luffy telah memperkenalkan namanya Monkey D. Luffy di hadapan kedua-dua Yonko Big Mom dan Kaido, yang mana kita dapat lihat di sini reaksi muka Big Mom dan Kaido yang sangat-sangat berada dalam ketakutan. Tak sabar tu aku nak tunggu scene ni dekat anime nanti. Alright, settle bab Yonko. Jadi kita pergi pula kepada Marine dan World Government. Siapa nak come out first? Dalam segmen Asana hari ini aku nak highlight satu YouTuber yang bernama The Kampung. As at this video dihasilkan, The Kampung baru ada 2.61k subscribers dan telah menghasilkan lebih daripada 20 video. So main genre dalam konten channel The Kampung adalah tentang kehidupannya dalam suasana kampung, dan dia juga ada share tip tentang penternakan haiwan. The Kampung ni pernah mencatat jumlah viewers terbanyak berjumlah 21k viewers dalam video berkenaan penternakan itik. Seekor anak itik tu buat apa? Satunya modal seekor anak itik tu jatuh dalam seekor dalam RM4.5. So jom gang, kita sama-sama support channel The Kampung so that channel dia bertambah bilangan subscribersnya. Link YouTube The Kampung aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Selain itu, aku bawakan kepada anda IG Shop The Rise. The Rise menawarkan kepada kita the finest headwear dan streetwear. Diorang juga ada menawarkan tote bag yang ditulis dengan kata-kata positif. Dan bag ini juga boleh menampung berat lebih daripada 10 kg. Material yang digunakan untuk penghasilan tote bag ini adalah berkualiti, iaitu dengan menggunakan canvas. So tote bag ini memang long lasting dan water resistant. Selain daripada tote bag, diorang juga ada menawarkan pelbagai jenis Mickey hat dan beanie yang sangat-sangat menarik. So bagi yang berminat, hurry up guys, korang boleh tekan link IG shop yang aku tinggalkan di ruangan description di bawah.
Di tangga yang ketiga, Luffy berhadapan dengan 3 Admiral. So sepanjang siri ini belum pernah ada lagi mana-mana lanun baru, khususnya Worst Generation, yang pernah berhadapan dengan 3 Admiral sekaligus. Dan ternyata there is no stopping Luffy dalam menyempurnakan matlamat dia. Not even Admiral, bahkan not even for 3 Admiral sekalipun. Dan inilah sebab kenapa aku jatuh cinta sangat dengan One Piece berbanding siri anime yang lain, di mana MC untuk siri ini tidaklah terlalu overpowered berbanding MC yang lain. Dia perlu hadapi proses untuk menjadi the greatest. Yes, for sure kita sedar, dan Luffy sendiri pun sedar bahawa he has no chance whatsoever facing the Admiral, apatah lagi 3 Admiral serentak. Tapi itu sama sekali tidak menghalang Luffy untuk memenuhi matlamatnya, menyelamatkan abangnya. Di tangga yang kedua, Mugiwara Pirates membakar bendera World Government. Dalam misi menyelamatkan nakama mereka, Nico Robin, kru Mugiwara telah nekat untuk menceroboh masuk ke salah satu fasiliti World Government di Enies Lobby. Walaupun Robin telah bagi tahu yang dia tak ingin untuk diselamatkan, dan walaupun sebelum ini Robin merupakan musuh mereka semasa di Alabasta, namun perkara itu tidak membuatkan Mugiwara Pirates membiarkan nakama mereka begitu sahaja dan diberkas World Government. Walaupun mereka menyedari yang mereka akan memasuki sarang World Government, dan tak cukup dengan itu, Luffy telah step up to a bigger insolence. Luffy mengarahkan Sogeking untuk membakar bendera World Government, tanda pemusuhan kru mereka dengan organisasi itu secara terang-terangan. Di tangga yang pertama, tak lain dan tak bukan, momen Luffy one punch Celestial Dragon. The Celestial Dragon merupakan antara watak antagonis utama dalam siri One Piece. Sebagai keturunan awalin yang membentuk the World Government, mereka memegang kelas sosial tertinggi dalam dunia One Piece. Oleh kerana status dan kekayaan mereka yang tak dapat disentuh oleh mana-mana manusia pun, mereka berada even higher than the law and regulation. Setelah melihat Saint Carlos menembak Hachi dan menari di depannya sementara Hachi sedang berlumuran darah, ramai yang geram melihat situasi di situ. Namun tak ada siapa yang berani untuk bertindak kerana mereka mengetahui mereka tak dapat untuk berbuat apa-apa, kerana siapa-siapa sahaja yang berani menyentuh the Celestial Dragon, maka World Government bukan sahaja menyeru angkatan Marine, bahkan Admiral dari Marine sendiri akan muncul untuk menghukum orang tersebut. Walaupun begitu, Luffy sedikit pun tidak teragak-agak to land one of the most iconic punch and the most satisfying punch sepanjang aku menonton siri One Piece ini. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Please share down below your iconic moment tentang Luffy ni. Dan lepas ni, insyaAllah aku akan postkan top 10 moment haki Luffy pula. Sebab bagi aku ada banyak momen-momen haki Luffy yang best yang kita boleh berdiskusi bersama. And gang, before I end, sedikit renungan. Seringkali lelah menyapa hari. Seringkali perasaan menyerah datang membayangi. Namun setelah sejenak berhenti, sadarlah bahawa lelah akan selalu ada. Namun selagi niat kerananya terus dijaga, insya-Allah tak ada kata sia-sia untuk setiap peluh kita. Hidup ini memang begitu. Kadang ia membawa kita naik, terangkat bahagia, tetapi tak jarang juga membawa kita jatuh, terpuruk sampai terluka. Bukan kerana pemilik semesta membenci, hanya sahaja cerita luar biasa seringkali terlahir dari titik jatuh paling rendah. Mari melangkah lagi dengan semangat yang lebih besar, harapan yang lebih besar, dada yang lebih lapang. Kita terima seluruh rangkaian kisah duka suka hidup kita. Kita peluk sebagai penerimaan terbaik atas senario indah darinya. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi